tidak ada had sebenarnya. Selagi mampu, insya-Allah dipersilakan. Jadi bagi kita boleh masuk ke dalam website kita untuk berdaftar sebagai sukarelawan, dan kemudian insya-Allah kita akan agihkan mengikut apakah dia bidang-bidang yang saya minat untuk terlibat. Baik Haji, kalau misalnya tidak ada akses internet dan mereka ingin tampil ke depan bersama Islamic Malaysia, ada cara lain? Mungkin talian telefon yang boleh mereka hubungi untuk beralih? Talian telefon pun memang ada. Yang ini sudah ada dipaparkan, itu 8948 6334. Itu dia 8948 6334 ya. Jadi perlu saya tegaskan di sini, walaupun kita NGO di peringkat antarabangsa, tetapi kita juga sudah banyak memberikan bantuan lebih daripada 20,000 orang susah, fakir, miskin, orang kurang upaya istimewa dan sebagainya yang telah kita bantu di Malaysia sendiri. Antara projek terkini yang sedang dijalankan oleh Islamic Relief Malaysia, antara projek terkini yang akan datang ialah sebenarnya dalam 2 hari lagi sempena Gongsi Fasai dan sebagainya ni, kita akan bekerjasama dengan restoran Muhammad Chan Abdullah di Bangi, dan kita akan meraihkan kanak-kanak istimewa, Persatuan Kanak-kanak Istimewa Kajang. Kami dah ziarah dia tahun lepas. Alhamdulillah, kita percaya kepada bukan touch and go. Kalau kita lalu highway tu it's touch and go, tapi konsep kita ialah touch and stay. Kalau boleh kita dah jumpa sekali, kita nak jumpa lagi, raikan lagi dan cuba membina mereka. Kerana hasrat bantuan kemanusiaan ini juga bukan hanya setakat semasa susah, tapi akhirnya apa yang kita nak ialah kita ingin memperkasakan komuniti itu supaya akhirnya mereka tu boleh berdikari di atas kaki sendiri. Sampai ke situ. Saya ada satu lagi persoalan, tapi kita ambil pemanggil terlebih dahulu. Boleh. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Good afternoon teman. Ya, silakan saya tersentuh apabila tuan ceritakan tentang ada lagi insan manusia yang makan batu di zaman ni, terlampau lapar sangat. Itu memang tersentuh pasal saya lah. Dan pertanyaan saya ialah apakah kesulitan kesulitan dan juga benda yang terancam masa berada dihadapi oleh pihak relief ni untuk membantu. Kadang-kadang orang di sana bukannya itu sangat ada yang anti bantuan ni. Minta terakan sikit. Baik. Terima kasih Cik Abdullah. Terima kasih di atas. Pengalaman kerdil saya beginilah. Kita di dalam dunia ataupun manusia kerja-kerja kemanusiaan ini, ini saya quote apa yang John Maxwell sebut di dalam buku dia, 25 Ways to Win People. One of the thing yang dia mention ialah you give but you don't expect untuk dia berikut. You don't expect any strings attached. Kita bagi secara ikhlas. Satu. Yang keduanya ialah maknanya sememanglah kalau buat kerja sebegini, kita pun tak mengharap semua sukarelawan mungkin akan terlibat dalam tempat-tempat yang berisiko. Sebab tempat yang kita pergi ni sama ada peperangan ataupun penyakit dan sebagainya, itu memang adalah risiko. So kita pergi ni dalam keadaan yang sedar. Of course kita cuba mengambil kira akan apa saja yang perlu dijaga. Of course dalam masa yang sama maknanya kita menjelaskan prinsip kita adalah untuk membantu. Oleh kerana itulah maknanya pengalaman kerdil di Afghanistan selama 2 minggu tu, pada masa itu kerajaan yang terlibat adalah yang masih memerintah adalah kerajaan Taliban. Jadi sememangnya kami kena menghadap dan bertemu dengan governor dia, mengatakan bahawa kami datang untuk melakukan kerja kemanusiaan. Risiko tu memang ada, tetapi yakinlah sebenarnya daripada kerja-kerja sebeginilah yang sebenarnya boleh membina jati diri yang lebih tinggi kepada rakyat Malaysia. Saya kira. Because you appreciate, you bersyukur, you bertanggungjawab, you rasa amanah, dan you want to make sure that setiap ringgit yang kita terima ini, insya-Allah maknanya sampai kepada yang memerlukan. Baik. Haji, ada segolongan masyarakat, saya mewakili persoalan, mungkin ada yang menyoal persoalan ini. Di mana Islamic Relief Malaysia, satu NGO yang agak established yang orang kenali. Apakah dan 29 negara beroperasi. Jadi pasti ialah satu pasukan yang kuat. Jadi dan tidak memerlukan apa-apa lagi bantuan sebab semuanya sudah pun tersedia di situ. Jadi dari persoalannya di sini, apakah agaknya ruang-ruang jenis bantuan yang masih lagi tersisa yang tidak difikir oleh kita, sebab dia tahu bahawa IRM sendiri pasti sudah ada bantuan-bantuan yang telah pun ataupun peruntukan yang telah pun disediakan. Jadi apakah agaknya ruang-ruang yang ada yang tak terjangkau dan fikiran kita, masih ramai lagi di luar sana yang masih susah dan tak dapat dibantu?
lagi. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau nak katakan dana tu, kami adalah fundraising office juga. Maknanya kita pun memang mencari dana. Dan sebenarnya cara kita buat ni adalah humanitarian partnership. Ya, ini jaringan strategik muafakat yang mana kami menjadi implementing partner. Okey. Kan sebab kadang-kadang mungkin both of you are maybe very busy with your job. Mungkin boleh bagi duit, tapi kita akan memastikan duit itu dilaksanakan ataupun disalurkan kepada yang sepatutnya. Jadi kalau nak katakan cukup dana tu sebenarnya tidak mencukupi. Sentiasa diperlukan. Tugas di luar sana tu lebih banyak sebenarnya daripada apa yang ada. Jadi memang di sini selain daripada memberikan kesedaran, membina kekuatan jati diri manusia dalam masa yang sama, kita juga membuka ruang kepada sesiapa sahaja di luar sana untuk sama ada mengenal pasti di mana tempat yang boleh kita memberikan kerja kemanusiaan, kampung-kampung ke komuniti dan sebagainya, ataupun kami ada projek-projek kami, seperti